رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال مصنف هي صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك هي صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك, yaitu sifat yang wujudiyah yang mengesahkan ia, yakni sifat itu bagi orang yang berdiri ia dengan dia, yakni dengan orang itu akan idrak, titik. Yaitu sifat yang wujudiyah. Apa sifat wujudiyah? Sifat yang ada dan tetap di zat Allah. Itu kata sifat yang wujudiyah. Sifat yang ada dan tetap di zat Allah, itu namanya sifat yang wujudiyah. Sifat apa ni? Iaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jadi sifat yang berkaitan dengan sifat 20 ni ada 4. Sifat 20 ini dipecahkan kepada 4 namanya. Sifat 20 itu dipecahkan kepada 4 namanya. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Arti nafsiyah ialah sifat yang menyatakan adanya diri Allah. Maka sifat ni dinamakan sifat hal. Kata setengah ulama, sifat ini dinamakan amrun i'tibari. Yang kedua, sifat salbiyah.
Yang kedua namanya sifat salbiyah, iaitu sifat yang menyatakan tidak sekali-kali Allah itu bersifat kekurangan. Allah itu sekali-kali tidak bersifat kekurangan. Tidak sekali-kali Allah itu bersifat kekurangan. Sifat ini dinamakan sifat adamiyah. Ain dal mim ya ta marbutah. Adamiyah. Baik, sifat nafsiyah tadi ada berapa sifat dia? Satu, iaitu sifat wujud. Sifat salbiahnya ada berapa? Ada 5, tulis buah dia. Iaitu sifatnya ada 5, iaitu idam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah atau 5. Baik. Itu nombor 2. Nafsiyah dan salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Iaitu sifat yang ada dan tetap di zat Allah Ta'ala. Dinamakan sifat wujudiyah. Ini yang kita duk baca. Sifatnya ada berapa? 7. Tulis. Sifatnya ada 7, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, dan kalam. Tulis. Baik. Nombor 4, sifat apa? Ma'nawiyah. Yang keempat namanya sifat ma'nawiyah. Iaitu sifat yang menyatakan bahawa sifat ma'ani yang ada pada diri Allah itu ada selama-lamanya. Tidak bercerai tanggal dari diri Allah. Tidak berubah-ubah dan tidak musnah. Sifat ini dinamakan juga sifat hal. Sifat ini adalah sifat hal. Sifat ini adalah sifat hal. Jadi, sifatnya apa dia?
kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tulis. Dah, tulis lah. Tak syari. Macam mana nak jadi manager yang kerani tak lepas. Mbak, tulis. Baik. Jadi ingatkan part itu. Nafsiyah dinamakan sifat hal. Ataupun setengah ulama kata amrun i'tibari. Nombor dua, salbiyah. Dinamakan sifat yang adamiyah. Tiga, ma'ani. Sifat yang wujudiyah. Keempat, sifat ma'nawiyah. Dinamakan sifat hal. Apa maksud hal? Keadaannya. Keadaan. Hal maknanya keadaan. Baik, habis. Jadi sifat hayat ini iaitu sifat yang wujudiyah. Itu sifat yang ada dan tetap di zat Allah. Sifat ini mengsahkan ia, yakni sifat itu. Maknanya sifat ini, sifat hayat itu mensahkan. Mensahkan apa? Bagi orang yang berdiri ia dengan dia. Yakni bagi zat Tuhan yang mempunyai sifat hayat itu. Bagi orang yang berdiri ia dengan dia, maknanya apa? Bagi diri Tuhan yang bersifat dengan sifat hayat itu. Yakni dengan orang itu. Itu di situ. Akan idrak, yakni akan kedapatan. Ataupun akan sifat pendapat. Idrak ni sifat pendapat. Apa dia? Apa dia sifat pendapat? Iaitu segala sifat-sifat kesempurnaan. Titik. Baik, jadi maknanya kalau orang mati, dia tak ada sifat kesempurnaan. Orang sombong, mati tak sombong lah. Orang hero, mati tak ada hero lah. Orang kuat, mati kuat. Bila orang tu mati, tak ada mata, tak ada pendengaran dah. Pekak jadinya. Orang mati tak ada penglihatan dah, buta.
Tu mana kata yang mati itu tak ada sifat kesempurnaan. Yang hidup tu ada sifat kesempurnaan. Jadi sifat hayat Allah ni dia mensahkan bahawa zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu maksud dia. Jadi sifat hayat ini adalah sifat yang mensahkan bahawasanya zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang dengan sifat itu Allah idrak. Yang dengan sifat itu Allah idrak. Apa dia idrak? Mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan. Mana idrak ialah Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Titik. Baik. Idrak, tulis ayat lain. Idrak artinya pendapat ataupun kedapatan. Makna idrak di sini ialah orang suruh tulis mengalamun. Tahu malas cakap. Iya lah. Marah sekali lagi tengah malam susah pula. Makna idrak di sini ialah Allah dapat mendengar dengan zatnya yang bersifat sama. Allah dapat melihat dengan zatnya yang bersifat basar. Allah berkata-kata. Allah dapat berkata-kata dengan zatnya yang bersifat kalam. Allah dapat menguasai dengan zatnya yang bersifat kudrat. Begitulah seterusnya makna dapat tu. Tu kata idrak. Artinya bahawa bersifat ia. Yani diperolehinya daripada sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala itu. Artinya bahawa bersifat ia dengan sifat idrak. Yang ni Allah bersifat dengan segala sifat idrak itu, iaitu ilmu. Dengan sifat ilmu, Allah Ta'ala mengetahui, dapat mengetahui. Jadi Allah mengetahui dengan apa? Dengan zatnya yang bersifat ilmu, bukan dengan ilmu. Dan sama, ini Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya yang bersifat sama. Dan basar dan seumpama sifat idrak itu yang lainnya daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayat. Maknanya apa sifat yang disyaratkan pada akal
ianya ada yang tentu mesti ada sifat hayat. Ya. Mana tak wujud segala sifat pendapat jika tak ada sifat hayat, yakni sifat kehidupan. Ya. Baik, habis. Seperti kudrat dan iradat, dan iaitu syarat akli pada sekalian sifat ma'ani. Maknanya pada akal adanya sifat kudrat, adanya sifat kudrat, tentulah sesuatu itu hidup. Kalau sesuatu itu mati, mana nak ada sifat kudrat? Mati hidup. Masa mati dia tak sombong lah. Pasal apa? Sombong dia tu sombong itu dari kehidupan dia. Kalau tak ada kehidupan, tak adalah sombong. Pendengaran tu terbit dari kehidupan. Kalau tak ada kehidupan, tak adalah pendengaran. Begitulah seterusnya. Faham, Elman? Ngantuk. Tulis tak tulis. Baik. Lazim daripada ketiadaannya, maka tentulah daripada ketiadaan sifat hayat itu, lazim daripada ketiadaannya, ni tentulah daripada ketiadaan sifat hayat itu, ketiadaan sifat ma'ani, yakni tentulah ketiadaanlah sifat ma'ani. Kalau tak ada sifat hayat, tak adalah sifat kesempurnaan. Lazim daripada wujudnya, kalaulah tolong galau Ustaz. Baling kayu apa? Betul. Rodak habis bumbung. Amboi dia buat muzik pancaragam pula. Pergilah 2 orang. Takkan saya nak pergi pula. Amboi. Lagi redah bumbung tak semayang kita sini. Nak kena suruh sebut nama amboi. Yang faham takkan saya nak suruh Elbang Napi'ang kot. Dia kecil lagi. Sebesar tu pandai-pandai lah kan. Jadi kalau tak ada hayat ni, tak adalah sifat ma'ani. Itu pada akal. Ya. Dan lazim. Dan tiada lazim daripada wujudnya, ada sekalian sifat ma'ani.
Mudah-mudahan tu dan lazim daripada wujudnya. Tiada tu tertambah tu buat kurungan. Dan lazim daripada wujudnya ni dan lazim dan tentulah. Lazim tentulah daripada wujudnya, yang daripada ada sifat hayat itu ada sekalian sifat ma'ani. Dan ketiadaannya pada hak yang baharu, pada hak yang baharu. Maknanya ketiadaan sifat hayat itu hanya kepada hak yang baharu. Kita kata orang makhluk pun ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada sama', ada basar. Itu pada majaz akliyah, pada majaz sahaja. Adanya itu pada majaz kauliyah, kata pinjaman. Bukan ada pada hakikat, ada pada majaz akliyah ataupun majaz kauliyah. Dikatakan orang tu pandai, orang tu bijak, orang tu kuat, itu pada majaz saja, pada lurah saja, pada bahasa saja. Bukan pada hakikat. Pada hakikat makhluk ni tak ada semua tu. Makhluk tak ada penglihatan, tak ada pendengaran. Ya. Pendengaran makhluk itu pendengaran Allah. Penglihatan makhluk itu penglihatan Allah. Hakikatnya itu begitu. Maka kita kata makhluk itu ada penglihatan, pendengaran, kekuasaan dan sebagainya. Itu semata-mata hanyalah membetuli syariat. Bahasa yang membetuli syariat. Kalau kita kata tak ada langsung nanti, tak adalah pula syariat pula. Tak adalah hukum hudud. Faham? Baik, habis. Dan adapun pada hak Allah Ta'ala, maka lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani. Pada hak Allah Ta'ala itu, apabila Allah tu ada sifat hayat, tentulah Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan. Baik, kerana sifat Allah itu tiada bercerai setengahnya daripada setengahnya. Jadi sifat Allah Ta'ala itu tak berasingan. Macam sifat kita ni berasingan, tangan kanan, tangan kiri. Duduk di mana? Duduk di atas. Kaki kanan, kaki kiri. Duduk di mana? Duduk di bawah. Kita tu bercerai. Baik. Dan tiada bercerai daripada zat. Ini sifat-sifat ma'ani Allah tu tak bercerai daripada zat Allah. Baik, habis kita berhenti sekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya bermula. Ila akhirihi wallahu a'lam. Ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa anta ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.